Good morning, Datuk. Morning. Sihat, Datuk? Sihat. Boleh Datuk sharekan dulu untuk buat masa sekarang di penghujung 2023 menuju ke 2024 ni, apa yang Datuk boleh rumuskan setakat 2023 pencapaian MCFA, progres dia? Baik. Selamat pagi. Di mana kalau kita memandang kembali kan, imbas kembali daripada awal tahun 2023 sehingga sekarang dah bulan 12 sampai penghujung tu, pencapaian bagi saya 60%, ya, masih ada lagi yang mana kekurangan yang kita perlu baiki. Banyak aspek kita perlu baiki, tapi walau bagaimanapun 60% ini merupakan satu permulaan yang baik, iaitu pendanda yang baik, di mana khususnya itu berkembangan bola sepak bagi komuniti Cina di peringkat akar umbi. Bagi saya sebelum ni kita boleh katakan tak ada program perancangan untuk anak murid belajar ataupun Cina untuk berkecimpung dengan begitu pesat ataupun aktif dalam arena sukan bola sepak setakat ini. Dan saya percaya follower Harimau Malaya juga aware tentang bulan lepas diadakan pertandingan di SJKC Serdang. Pertama kali diadakan dan sambutan, kalau tanya saya, yang ada di sana agak memberangsangkan. Parents datang tengok seolah-olah game Liga Super, meriahnya. Datuk melihat event tu, keberkesanan dia macam mana? Ya, itu merupakan satu permulaan yang bagi saya berjaya kerana kita dapat bukan saja menarik golongan anak murid yang aktif dalam bola sepak, mereka mempunyai platform, tetapi bagi saya yang lebih menarik dan juga memberikan keyakinan pada Persatuan Bola Sepak Cina Malaysia kerana iaitu sokongan daripada ibu bapa. Kerana kalau kita nak perterusan dan juga untuk maju ke hadapan, iaitu dua pihak, ibu bapa memainkan peranan yang paling penting bagi saya, dan juga komuniti Cina untuk memberikan sokongan dengan iaitu memberikan galakan kepada anak-anak mereka untuk main bola sepak di sekolah SJKC. Kalau tidak, saya rasa bukannya mudah kalau kita imbas kembali dengan penubuhan MCFA walaupun tidak rasmi pada tahun 1922. Dah 100 year, dah 100 tahun. Bagi saya, masa saya jadi presiden, iaitu selama setahun tak silap saya, kita dah lapse, iaitu dah lapse lebih kurang dalam 20 hingga 30 tahun, iaitu untuk anak murid yang khususnya orang Cina, iaitu di arena bola sepak. Ini merupakan satu kerugian bukan saja untuk Persatuan Bola Sepak Cina Malaysia, tetapi saya rasa khususnya untuk perkembangan, iaitu di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Tak ada dia punya baka. Tak ada perancangan, maksud saya tak ada dia punya pelapis untuk nak masuk ke semua peringkat di arena bola sepak di Malaysia. So itu merupakan satu kebanggaan. Saya memang cukup berterima kasihlah kepada semua pihak. Dan Datuk, kalau Datuk masih ingat, masa tu Datuk ada beritahu kami, Datuk sendiri pernah berjanji menyatakan komitmen kepada Datuk Hamidin untuk membantu proses. Boleh tak Datuk share sekali lagi kepada pengikut page kami, apa antara janji-janji yang pernah disampaikan kepada FAM untuk bantu bola sepak negara? Ya, yang mana saya memberikan iaitu komitmen kepada Datuk Haji Hamidin sebagai Presiden FAM, iaitu kami akan adakan perancangan iaitu 10 tahun, 10 years roadmap, bagaimana kita untuk mulakan pada tahun 2023 dengan adanya platform. Kita kena anjur platform iaitu kejohanan peringkat U10, U12 baru lepas tu U15 dan U17. Ini kita telah anjurkan berjaya diadakan pada tahun ini. Ini merupakan satu permulaan, iaitu memberikan yang mana kita dah janji kita kotakan kepada Datuk Presiden FAM
biar bimbingan FAM khususnya Presiden untuk lihat bagaimana kita buat permulaan dengan adanya perancangan permula tahun ini, dan saya percaya akan perterusan dan sehingga iaitu di mana setiap gabungan ahli MCFA perlu adakan rancangan mereka di peringkat negeri. Daripada peringkat negeri, mereka akan turun dekat daerah, turun dekat sekolah Cina untuk bantu pihak untuk sekolah kita membekalkan iaitu jurulatih yang bertauliah daripada FAM supaya mereka ada ilmu untuk membimbing anak murid di sekolah Cina bagaimana aktif giat dalam bola sepak. Ini merupakan satu permulaan dan kita dah berjaya untuk adakan 4 tak silap saya di tempatan, 1 di luar negara, di Taiwan kita bawa untuk mereka buat exposure, pengalaman bagaimana di luar negara dengan mereka punya pencapaian, bagaimana mereka buat perancangan di dalam aspek iaitu akar umbi punya bola sepak. Saya tertarik bila Datuk cerita tentang roadmap 10 tahun, and salah satunya menganjurkan pertandingan and adakan jurulatih juga. Selain itu, secara keseluruhan boleh tak secara ringkas Datuk ceritakan lagi apa lagi yang terdapat dalam roadmap 10 tahun tu? Okey, dalam perancangan 10 tahun roadmap tu kita ada bahagikan permulaan kita akan sasarkan iaitu di mana setiap negeri turun padang ke sekolah Cina untuk kita sebarkan, di mana MCFA merupakan satu badan yang memberikan sokongan bukannya dari segi iaitu kewangan, kedua jurulatih, ketiga tempat yang mana ataupun publicity kita akan buat untuk sebarkan iaitu galakkan anak murid dengan ibu bapa mereka lihat. Kita akan sasarkan iaitu dengan kuantiti. Dari segi katakan kalau saya mula dengan Kedah setiap tahun kalau dapat produce 120 player di mana semua yang mereka minatkan bola sepak dulu. Bukannya orang kata dia sampai skillful, tak. Bila kita dapat dia punya kuantiti dari setiap, kalau 8 ahli gabungan untuk MCFA darab dengan 120, kita dapat satu pool player. Dari sana kita akan pilih lagi yang mana kita dapat scout, iaitu bukan saja daripada dia punya body size, skill dia, kita akan lagi 20 to 30%. Ini merupakan yang kita target untuk adakan centralized training, adakan berbagai perancangan, sama ada perlawanan ataupun berlawanan persahabatan ataupun dihantar mereka 2 minggu, 3 minggu. Saya akan ceritakan nanti bagaimana kita collaboration dengan China punya FA, iaitu di peringkat province dengan Taiwan. Ini merupakan satu platform juga hantar yang mana kita rasa 20-30% player yang mempunyai bakat yang kita dapat untuk majukan lagi ke tahap lebih tinggi. Pertama. Kedua adalah 20-30%. Ketiga, ini merupakan sama ada mereka dapat diserapkan dalam NFDB daripada Mokhtar Dahari, Akademi Mokhtar Dahari, ataupun mereka dapat untuk ke luar negara untuk majukan untuk profesionalism dalam bola sepak sukan. Contoh saya kata yang mana tim Kijang Putra ada 2 daripada Kelantan lah. Budak Melayu, dia pertama kali dapat jemputan ber MCFA, kita jemput mereka pergi bertanding tahun ni. Ada 2 diserapkan di MFDB Johor, sedang bermain di Guangzhou. Ini merupakan satu saluran yang kita akan buat dalam perancangan 10 tahun ini, roadmap. 3 peringkat. So kalau ada perancangan, mesti macam pihak Datuk sendiri pun ada menjagakan beberapa cabaran yang bakal dilalui. Apa antara cabaran yang mungkin akan timbul yang Datuk sendiri dah predict benda tu akan jadi? Ya. Yang mana kita nampak cabaran yang utama adalah kewangan. Kewangan merupakan satu cabaran yang besar. Kerana bagi saya di mana kita lihat
kalau perkembangan bola sepak di komuniti China ini, mereka bukannya yang utama. Tapi bagi saya, walaupun cabaran ini besar, tetapi saya akan kait dengan dalam aspek pendidikan. Education is part of the education. Kerana kita akan buat perancangan khususnya di sekolah SJKC. Ini merupakan salah satu bagaimana membentukkan insan diri. Salah satu arena sukan untuk mereka buat pilihan. Selain daripada bola panjang, badminton, pingpong, bola tampar, ini semua. Tapi kita buat satu lagi, penambahan, iaitu bola sepak, sukan untuk mereka pilih. Dengan, saya rasa ini merupakan, bila kita kembang dan kita kait rapat dengan aspek pendidikan, saya rasa bagi komuniti Cina, parents, ibu bapa, mereka akan lebih untuk berikan sokongan. Bukan saja melibatkan anak mereka dalam sukan bola sepak, dengan di mana kita buat juga perancangan untuk kutipan dana melalui majlis makan, berbagai. Saya rasa sokongan daripada komuniti masyarakat Cina itu akan giat dan juga memberikan satu keyakinan. Saya rasa itu kita akan buat. Bukan saja daripada komuniti, tapi saya rasa daripada aspek lain juga kita dapat, daripada bantuan daripada FPM dan juga kerajaan. Saya rasa ini merupakan salah satu cabaran. Tapi bagi saya, kita ada perancangan untuk bagaimana untuk melangkah, iaitu mengatasi sebaik boleh. Ada tak dalam jangkaan cabaran yang bakal diterima tu sebenarnya untuk meyakinkan ibu bapa juga? Sebab mungkin kita ketahui macam stereotipnya bangsa Cina ni dia akan lebih menjurus kepada perniagaan. Tapi untuk meyakinkan ibu bapa melepaskan anak untuk aktif dalam sukan pun mungkin agak ambil masa juga. Macam mana Datuk? Ya. Cabaran kedua di mana kita lihat di sekolah Cina SJKC, kekurangan dia punya padang infrastruktur tu. Kalau kita lihat. Tapi bagi saya, bila kita ada yang mana usaha, saya rasa di daerah ataupun di kawasan ada 2-3 sekolah, kita akan pilih yang mana ada bola sepak padang tu, kita akan kumpulkan hari Sabtu atau hari Ahad. Kita 2 hari kita pilih untuk mereka kumpul di sekolah SJKC yang ada padang bola. Kita mudahkan mereka untuk mereka dapat minati sukan ini. Ya. Bagi saya juga, di mana untuk nak menguatkan keyakinan ibu bapa, kita sebarkan melalui social media bagaimana sukan bola sepak masa kini bukannya sukan saja. Dia punya orang kata dia punya cabang tu akan sampai ke, dia akan dapat untuk belajar orang kata sains sukan di universiti tu sudah ada. Lepas tu kita juga dapat collaboration dengan Hong Kong CTU yang dapat scholarship yang mana baik dalam peringkat bola sepak dan juga akademik. Kita dapat. Ini merupakan satu cabang untuk yakinkan ibu bapa kenapa bola sepak ni adalah baik untuk anak mereka. Ada. Dan so far dalam tahun pertama roadmap ni, macam mana feedback yang Datuk terima so far? Positif kebanyakannya? Ya, memang positif kerana mereka dah tanya dah tahun depan ada lagi tak kali kedua, dan juga peringkat 14, U14, sebab yang bertanding pada tahun ini mereka akan melangkah ke 13, 14. Mereka dah fikirkan ada tak MCFA buat platform kejohanan untuk U14, U16. Mereka akan dapat lagi teruskan maju dalam bola sepak. Memang ada. Okay.